Baik, permainan tradisional seperti dam ular, congkak, baling tin dan ketinting antara aktiviti menarik yang mewarnai zaman kanak-kanak di era tahun 60-an hingga lewat 80-an. Ya, selain mengisi masa lapang, permainan seperti itu mampu merangsang perkembangan fizikal dan emosi kanak-kanak selain menyemai semangat kerja berpasukan. Ya, seiring dengan perkembangan teknologi, kini gadget menjadi pilihan golongan kanak-kanak dan belia. Wartawan Aiza Farina Adam melapor. Pada masa kini, di mana-mana sahaja, situasi kanak-kanak bersama gadget boleh dianggap sebagai satu fenomena biasa. Kini, dapat diperhatikan bahawa peranan gadget telah mengambil alih tugas ibu bapa dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Gadget merupakan satu alat peranti dalam pelbagai bentuk yang mempunyai pelbagai kemudahan seperti telefon pintar atau tablet yang kini digunakan secara meluas termasuklah kanak-kanak. Gadget mempunyai kebaikannya, namun terselit juga keburukannya. Terdapat beberapa faktor penggunaan gadget kepada kanak-kanak. Antaranya ialah gadget itu mempunyai tarikan yang tersendiri yang mampu membuatkan kanak-kanak menjadi taksub untuk bermain dengannya. Bukan hanya pada kanak-kanak sebenarnya pengaruh gadget ini, dia juga kepada orang dewasa. Tapi orang dewasa boleh membuat keputusan yang tepat. Pada kanak-kanak, perkara ini perkara yang menarik, perkara yang baru, perkara yang menyeronokkan mereka, menyebabkan mereka lalai dan tidak dapat membanding beza perkara yang baik dan buruk yang perlu perlu diamalkan sepanjang kehidupan mereka. Biasanya berlaku melibatkan ibu bapa juga sebab biasanya ibu bapa malas melayan kerana anak-anak. Jadi dengan cara tu mereka akan bagi gadget ini dan dengan itu kanak-kanak ni asyik dengan permainan game. Tengok kalau yang baby-baby yang kecil-kecil tu suka tengok kartun-kartun sampai bercakap pun macam kartun. Terdapat kebaikan penggunaan gadget iaitu untuk pendidikan. Kanak-kanak mudah tertarik dengan visual yang dipaparkan kerana warna yang menarik dan suara yang mampu menarik perhatian. Sebenarnya gadget ini merupakan satu benda yang sangat menarik, sangat canggih dan sangat memberi peluang untuk belajar kepada anak-anak sekiranya dia mendapat pendedahan atau pembimbingan daripada orang dewasa. Pendedahan kepada pendidikan melalui video, melalui multimedia ini sangat menarik kanak-kanak kerana mereka dapat melihat sendiri keadaan yang begitu ceria dan yang menyeronokkan untuk proses pembelajaran. Baikkan gadget ini salah satunya untuk pendidikan kanak-kanak ditambah dalam musikal belajar di rumah melalui PDPR. Antara kesan yang kanak-kanak akan dapat jika ketagih gadget yang pertama ialah dari aspek fizikal. Kanak-kanak akan kurang tidur, kurang makan dan terjadinya masalah penglihatan di mana kita dapat lihat bahawa kebanyakan kanak-kanak yang berumur 4 tahun sudah memakai cermin mata. Kesan yang kedua ialah melibatkan kesan kognitif iaitu akan merencatkan pemikiran kanak-kanak, daya ingatan juga menjadi perlahan dan mudah diserang sawan. Kesan yang lain ialah melibatkan dari segi aspek sosial yang akan menyebabkan interaksi kanak-kanak menjadi lemah, penggunaan bahasa juga tidak tersusun. Kesannya terlalu buruk, boleh dikatakan buruk. Contohnya seperti mereka lalai dalam melakukan tugasan harian mereka seperti mandi, makan, sosial dengan kawan-kawan yang lain, berinteraksi dengan ibu bapanya sendiri disebabkan keasikan mereka melayani mainan contohnya di game ataupun di telefon yang diberi oleh ibu bapa tanpa pengawasan ini.
Dan perkara ini akan menyebabkan pendidikan di peringkat awal tidak dapat diterapkan kepada kanak-kanak dengan cara yang betul-betul yang dikendaki, terutamanya dalam agama kita, agama Islam. Itulah teknologi ini adalah sesuatu benda yang baik tetapi hendaklah dikawal sendiri. Contoh-contoh adalah kesannya adalah kanak-kanak hanyalah menggunakan jari ataupun penglihatan saja tanpa menggunakan psikomotor. Apa yang dikatakan psikomotor ni adalah yang nak menulis, nak melukis, dia lagi prefer kepada gadget ataupun menggunakan jari saja. So untuk dia melukis, dia punya psikomotor dia dah lemah. So bila kognitif tangan ataupun jari jemari tidak menggunakan otak pun, hanya menggunakan otak saja tanpa menggerakkan jari, so adalah satu tidak bagus untuk seorang kanak-kanak. So kanak-kanak ni sifat dia hendak explore. So dari segi perkembangan minda dan juga psikomotor tu perlu untuk seorang kanak-kanak. So kalau boleh kita elakkan menggunakan teknologi secara berlebihan. Kesan berlebihan pada kanak-kanak ni memberi kesan negatif kepada gangguan otak. Selain itu, masalah penglihatan mata, di mana bila kanak-kanak ni dia tertumpu kepada gadget, dia akan tumpu sepenuhnya. Jadi daripada cahaya penggunaan gadget tu boleh merosakkan mata. Selain itu, kesan juga kanak-kanak ni hilang fokus belajar, di mana dia tidak berminat untuk mendengar keadaan di luar kerana lebih pada fokus dalam gadget. Kanak-kanak juga kurang bersosial, di mana aktiviti luar tu dia kurang buat sebab dia lebih minat kepada main gadget. Mana dalam gadget tu boleh bermain telefon, layan YouTube, layan cerita-cerita. Langkah strategi yang boleh diambil bagi membendung ketagihan gadget ini ialah mengikut akronim iaitu MORE. Yang pertama ialah M. M ialah modeling. Ibu bapa perlu menjadi role model pengguna gadget yang bijak untuk anak-anak dengan meletakkan had waktu untuk kanak-kanak menggunakan gadget. Kanak memerlukan gadget tapi kita hendaklah pantau dia. Contohnya kita boleh bagi dia gadget ataupun kita ada jadual khusus untuk anak-anak itu sendiri. Contohnya mungkin sebelah pagi 10 minit, sebelah tengah hari 20 minit dan sebelah malam 30 minit. Yang kedua ialah O. O ialah observe. Ibu bapa atau penjaga berperanan untuk memantau kandungan yang ditonton oleh anak-anak. Pengambilan gadget kena ada pengawalan daripada ibu bapa. Mana masa tu terhad dalam pengawasan ibu bapa kanak-kanak yang menggunakan gadget ini. Yang ketiga ialah R iaitu replace. Ibu bapa perlu mengaturkan aktiviti fizikal bagi menggantikan penggunaan gadget kepada kanak-kanak. Kita boleh membuat aktiviti bersama anak-anak lah, seperti membaca, bermain, bercakap, bercerita. Kita sendiri kepada anak-anak tu perlu lebih lah mengelakkan dia bermain gadget. Selain itu kita nilai-nilai murni yang perlu terapkan kepada anak-anak. Kita perlu menasihatinya, menceritakan tentang keburukan kalau kita bermain gadget secara berlebihan. Kita perlu terangkan fungsi-fungsi kebaikan gadget, mana apa yang perlu kita buat untuk dalam gadget tu untuk kita mencari ilmu. Yang keempat ialah E iaitu engage. Ibu bapa perlu memberikan perhatian atau bertanya khabar untuk mewujudkan komunikasi antara ibu bapa dan kanak-kanak. Ibu bapa juga dan keluarga lain boleh memberi sokongan moral kepada anak-anak dengan memberi layanan yang sempurna dan bermain bersama kanak-kanak dengan had masa yang telah ditentukan dan bermain secara bersama dengan kanak-kanak dan kanak-kanak tidak akan lagi ingat kepada gadget yang mereka perlukan di masa itu.